Okey, baik. Alhamdulillah, itu dia satu perjuangan yang cukup besar daripada Peduli Insan. Masya Allah. Hari ini kita akan berbicarakan mengenai bantuan musim sejuk 3 negara, dan bersama dengan saya sekarang ini di studio kita ada Pengerusi Pertubuhan Peduli Insan Malaysia, Ustaz Muhammad Luqmanul Hakim Muhammad Rizwan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Apa khabar Ustaz pagi Alhamdulillah. ni? Alhamdulillah, Alhamdulillah, Masya Allah Ustaz. Orang kata berat mata memandang, berat lagi bahu memikul. Betul. Ustaz. Masya Allah, Ustaz mungkin boleh kongsikan kepada kami Ustaz bantuan kepada Syria, Yaman dan juga Palestin, dan objektif bantuan musim sejuk 3 negara ini Ustaz. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Pertama sekali apabila kita berbicara tentang kempen musim sejuk ini, kita fokus sebenarnya kepada negara-negara yang bergolak. Ya. Untuk kempen musim sejuk ini kita tahu bagaimana keadaan mereka ketika ini sangat-sangat memerlukan kepada perhatian kita. Betul. Terutamanya apabila kita tengok mereka-mereka yang bakal berhadapan dengan kesejukan yang mencecah -5. Allah Dalam keadaan kelaparan yang mereka mungkin kalau kita makan sehari 5 kali, sehari 3 kali, mungkin mereka jumpa makanan yang asas itu mungkin 2 hari sekali ataupun sehari sekali. Dalam keadaan zat badan mereka juga tidak mencukupi, tetapi terpaksa berhadapan dalam keadaan yang rumah mereka adalah satu kemah yang hanya setebal kain kanvas. Jadi ini sesuatu yang sangat sukar untuk dihadapi oleh sesiapa pun di atas muka bumi ini. Jadi atas peranan ini, Peduli Insan merasakan merupakan satu kewajipan kita terhadap saudara-saudara kita untuk kita ringankan beban. Kita nak selamatkan keseluruhan kita tak mampu, tetapi kita cuba sedaya upaya untuk pergi dan selamatkan sekadar yang kita mampu, sedaya upaya kita supaya dalam kesejukan yang sangat-sangat keras dan sangat-sangat sakit ini, mereka dapat sedikit bantuan, mereka dapat sedikit sokongan daripada kita di Malaysia ni, insya-Allah. Insya-Allah. Allahu Akbar Ustaz. Kita lihat Ustaz, mungkin Ustaz boleh kongsikan kepada kami agaknya apa situasi yang paling mencabar bagi mereka, terutamanya mereka yang tiada tempat tinggal Ustaz. Betul. Okey, pertama sekali bila kita macam tim Peduli Insan, kita setiap tahun kita pergi untuk kita kunjungi, melihat, merasai dan kita duduk sendiri dalam kemah itu. Dan kita cuba dalam beberapa jam sudah kita tak mampu untuk nak merasai kesejukan macam tu. Tetapi kita kena bayang bahawa di sana ada ratusan ribu anak-anak kecil yang belum faham bagaimana apa kesalahan mereka terpaksa sampai mereka terpaksa mengharungi kesukaran yang seperti itu, tetapi mereka dalam keadaan kesejukan, kesakitan yang mana kesejukan dalam keadaan persekitaran tidak bersih dan sebagainya menyebabkan mereka terpaksa menanggung kesukaran yang sangat-sangat mencabar. Bagaimana makanan tak cukup, bagaimana kita tengok budak-budak yang ada di sana pendidikan tiada, dan kita pergi dalam keadaan saya tengok macam mana adik-adik di sana dalam keadaan pakaian dia tak sepatutnya pakai senipis itu. Tetapi kerana mereka tidak ada satu kemampuan untuk mendapatkan pakaian yang mencukupi, makanan yang mencukupi, akhirnya mereka hidup dalam keadaan seadanya. Dan ini mengakibatkan, kalau ikut pada beberapa tahun yang lalu, setiap tahun puluhan anak-anak kecil meninggal dunia akibat daripada kekurangan makanan, kekurangan kita kata pakaian tidak mencukupi. Di dalam kemah mereka tidak ada pemanas yang untuk memberikan sedikit kehangatan. Ini sesuatu yang cukup sukar untuk dihadapi oleh sesiapa pun. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu dia. Betul. Gambaran kita boleh bayangkan kan Ustaz, kan kita lihat visual tadi, Allah sayu rasanya hati ini. Jadi Ustaz, seperti mana kita tahu kempen musim sejuk ini sentiasa kita kena update kepada masyarakat sebab kita tak nak macam menyepi kan. Mungkin pandangan Ustaz, adakah kerana media besar tidak mempromot ke bagaimana Ustaz? Okey, pertama sekali kita faham bahawa isu ini adalah isu yang berpanjangan. Ya. Kita tahu seperti mana di Palestin isu ini dah puluhan tahun. Kalau kata di Syria kita kata dah hampir 10 tahun. Tetapi kita kena faham bahawa isu ini mereka pertama sekali adalah saudara kita. Mereka adalah anak-anak kita yang kecil yang dalam keadaan kesakitan ketika ini. Ibu-ibu tua itu adalah ibu kita. Jadi walaupun kita kata liputan itu kita tak dapat, dan walaupun kita kata orang lain tak bantu, tetapi menjadi tanggungjawab kita sebagai umat Islam, sebagai orang yang kita mengaku sebagai saudara mereka seagama, maka kita mengajak untuk sama-sama kita melihat kesakitan yang mereka rasa itu adalah kesakitan
kesakitan kita, kelaparan, kesejukan yang mereka rasa itu adalah kesejukan yang sama-sama kita hulurkan bantuan insya-Allah. Insya-Allah Ustaz. Masya-Allah itu yang perlu kita lakukan sebenarnya. Betul. Kan sebab betul. Kita mungkin diberi kelebihan yang pelbagai banyak kan Ustaz kan. Masya-Allah Ustaz mungkin boleh kongsikan juga kepada kami Ustaz. Kenapa peduli insan menjadikan ia satu faktor utama Ustaz? Kenapa terpanggil untuk membantu? Mungkin Ustaz boleh kongsikan kepada kami terpanggil untuk membantu negara terutamanya dalam musim sejuk yang negara bergolak sebegini Ustaz. Pertama sekali apabila kita melihat kepada keperluan mereka, kita melihat kepada, kita mencari siapa yang patut dibantu dalam keadaan situasi yang macam ni. Kita tak dapat nak melari pandangan kita kecuali kita tampil untuk mengajak semua orang yang kita mampu untuk kita sampaikan mesej ini untuk bersama, kerana kita melihat bahawa keperluan mereka adalah sangat-sangat mendesak. Ketika mana kita sampai, ketika mana kita melihat dan duduk merasai apa yang mereka rasai, kita akan dapati bagaimana mereka dalam keadaan yang kita kata dah hampir-hampir putus asa. Mereka dah hampir-hampir tak tahu nak cerita dekat siapa. Tapi ketika mana kita sampai, bagaimana mereka berdoa kepada kita, mereka mensyukuri, mereka merasakan bahawa ketika mana kita bagi bukan sekadar kita bagi beras, tetapi kita tunjukkan kebersamaan itu yang kami rasakan itu merupakan kewajipan kita, kewajipan terhadap saudara kita yang betul-betul dalam keadaan sangat memerlukan ketika ini insya-Allah. Insya-Allah Ustaz. Mungkin boleh terus Ustaz, mungkin ada di kalangan penonton-penonton Assalamualaikum ingin bersama-sama ingin membantu dalam peduli insan ni Ustaz. Okey, baik, insya-Allah kita paparkan seperti mana di kaca TV kita, insya-Allah nombor akaun CIMB Bank dan bagaimana kita juga letakkan nombor telefon kita yang mana boleh dihubungi, website kita. Di situ kita letakkan kita kata cara-cara lah, metod untuk kita buat perkongsian rezeki insya-Allah, yang mana kita khususkan untuk kempen ini ketika ini, dan insya-Allah sumbangan ini kita akan sampaikan kepada mereka, yang mana kita akan pilih apa yang paling diperlukan. Mungkin ada satu keluarga ada makanan dah tetapi tak ada pemanas, jadi kita akan berikan pemanas. Ada yang ada pemanas tetapi belum ada makanan, kita berikan makanan. Ada yang perlukan susu, kita akan berikan susu. Dan kalau kita tengok dekat sana, kami akan sediakan ada satu di kaca TV kita juga QR code itu, kita nak mengajak kepada semua yang mengikuti untuk sama-sama kita bersama dengan peduli insan dalam secara berterusan. Serendah RM10 kita boleh bersama-sama dengan ummah yang kesakitan ketika ini. Ketika mana kita berikan RM10 secara setiap bulan, banyak bantuan-bantuan kemanusiaan yang dapat kita berikan kepada mereka. Kita tahu ada ribuan anak-anak yatim yang sedang kita cuba untuk bantu. Ada puluhan keluarga yang dalam keadaan menghadapi sakit-sakit yang kritikal, yang makan puluhan ribu untuk apa kita panggil dia punya kos dia. Jadi dengan bantuan serendah RM10 yang insya-Allah boleh sama-sama kita kongsikan, saya percaya banyak sangat kebaikan yang kita boleh kongsikan bersama dengan ummah insya-Allah. Insya-Allah. Allahu akbar. Itu dia kepada penonton semua, jangan lepaskan kata peluang untuk sama-sama kita membantu dan nombor yang tertera di kaca TV sekarang ni. Jadi Ustaz, mungkin kata-kata terakhir kepada penonton-penonton Assalamualaikum hari ini untuk kita bersama-sama dalam hari ini Jumaat kita nak berkongsi rezeki Ustaz. Baik, insya-Allah. Jadi kita harapkan kepada semua yang menonton, semua yang mendengar mesej ini untuk sama-sama kita bantu. Kita bantu membahagiakan mereka dan menjadikan kebahagiaan mereka itulah kebahagiaan daripada kita. Kita berkongsi dalam keadaan sebenarnya kita membahagiakan diri kita insya-Allah. Dan kita percaya bahawa dengan bantuan ini sebenarnya bukan sekadar kita bantu mereka, tetapi kita menyelamatkan mereka daripada kemusnahan, keputusasaan, dan dalam masa yang sama hari Jumaat ini kita mencari satu keridaan Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita berkongsi rezeki insya-Allah. Insya-Allah. Allahu akbar. Terima kasih Ustaz, terima kasih kerana bersama dengan kami, dan kepada semuanya masya-Allah ambil peluang ni, peluang keberkatan hari Jumaat, nombor yang tertera di kaca TV sekarang ini. Saya doakan semoga segalanya dipermudahkan. Amin ya rabbal alamin. Insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kepada anda semua, kita nak berehat dulu seketika insya-Allah, kembali lagi selepas ini.